kita nasihat orang, tak perlu kita tunggu kita jadi baik. Kerana mungkin nanti dengan nasihat itu akan mencetuskan kebaikan dalam diri kita. Betul tak? Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din amma ba'd. فيا أيها المسلمين والمسلمات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang berusaha Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, para ahli jawatan kuasa surau Al-Husna, para muslimin, muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa membimbing dan memimpin kita agar kita dapat menimba ilmu pengetahuan berkenaan dengan agama Islam ini dengan sebaik mungkin, dan Allah memilih kita sebagai golongan yang terbaik di sisinya, dan Allah memasukkan kita ke dalam kalangan hamba-hambanya yang saleh dan salihah insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung kembali pengajian berkenaan dengan solat kita, dan kali ini kita akan memperdalami lagi berkenaan dengan solat, yakni dalil-dalil, sama ada dalil-dalil yang menceritakan tentang fadilat atau kelebihan solat itu sendiri, ataupun dalil-dalil yang menceritakan tentang azab ataupun seksa bagi mereka yang meninggalkan solat wajib secara sengaja. Dan ada di antara soalan yang lepas saya ada tersilap jawab, iaitu ketika Tuan Haji Musa bertanya sekiranya seseorang itu dia bermusafir dan dia sengaja tidak singgah untuk mendirikan solat sama ada secara jamak ataupun qasar, maka adakah dia boleh melakukan perbuatan yang sedemikian? Dan saya jawab yang lepas tu boleh, sepatutnya tak boleh. Haram bagi dia sengaja tidak berhenti untuk solat, sama ada qasar ataupun jamak, dan dia saja-sajalah teruskan perjalanan sehingga terluput waktu qasar dan jamak. Bagi waktu-waktu yang dibenarkan qasar dan jamak itulah zuhur, asar, maghrib dan isyak. Maksudnya hukumnya perbuatannya itu adalah haram. Namun solat qadanya itu sah. Solat qadanya itu sah, tetapi perbuatannya itu adalah haram. Jadi tak boleh sengaja. Yang lepas tu saya kata boleh kan. Sebenarnya tak boleh kan. Baik. Jadi kita dah bahaskan yang lepas berkenaan dengan qasar dan jamak, dan saya yakin masih banyak yang terbuku di dada, masih banyak yang terbuku di fikiran berkenaan dengan qasar dan jamak. Jangan risau. Qasar dan jamak ni kena baca selalu, bukannya sekali setahun kan. Dan qasar dan jamak itu perlu diamalkan setiap kali kita bermusafir. Terutama jamak itu perlu diamalkan walaupun kita tidak bermusafir, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kita berkeperluan khas, maka kita dibenarkan melakukan solat jamak. Muslimin muslimat rahimakumullah, secara terperincinya hukum orang yang meninggalkan solat fardu. Hukum bagi orang yang meninggalkan solat fardu, ia terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama, orang yang meninggalkan solat dalam keadaan yakin solat tidak wajib dilaksanakan oleh dia, atau meringan-ringankan urusan solat tersebut. Orang sebegini dihukumkan murtad. Dia dihukum murtad. Maksudnya dia tinggalkan solat. Kenapa? Kerana bagi dia solat tidak wajib. Ini seperti golongan yang menolak solat Ramai kan, ada golongan dia tidak solat. Dia kata Al-Quran tak pernah mengajar kepada kami solat. Al-Quran hanya mengajar kepada kami aqimus salah. Kan? Aqimus salah tu maksudnya dirikanlah. Solat tu maksudnya dirikanlah doa, dia kata.
Ada pula dirikanlah doa. Doa tak berdiri pun tak apa, duduk pun boleh, baring pun boleh, tidur pun boleh, menelentang pun boleh. Kan? Tapi bagi dia solat itu kerana dia kata as-salatu lughatan ad-du'a. Solat pada bahasa adalah doa. Nampak tu? Jadi doa itulah pengganti kepada solat. Jadi mereka tidak mendirikan solat. Jadi golongan begini mereka murtad daripada agama Islam dan hukuman bagi mereka ialah pancung kan. Pancung sampai mati. Pancung lah, mana ada pancung boleh hidup lagi. Pancung sepatutnya dipancung. Tapi jangan risaulah, tak sempat pancung seorang pun. Kalau dilaksanakan undang-undang tu pakat tak berani belaka. Walaupun dia solat secara terpaksa tu lantak dia. Walaupun dia solat secara terpaksa itu lantak dia. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting orang lain tak ikut. Yang penting orang lain tak ikut. Tapi Malaysia ni dia agak bebas lah. Ramai golongan-golongan yang menggelar mereka sebagai Quranis. Mereka menggelar diri mereka sebagai golongan Quranis. Maksudnya mereka mengambil Al-Quran tanpa merujuk kepada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Dia kata hadis ni susah. Banyak sangat. Ada muntawatir, ada sahih, ada hasan diwairihi, ada hasan, macam-macam hasan ada dhaif, ada palsu. Senang-senang dia kata tolak terus. Tak usah ambil. Kan? Jadi macam-macam perangai manusia ni kita tidak boleh kata apalah. Kan? Memang ada manusia begitu. Cuma kewajipan kepada pemerintah untuk menegakkan dan melaksanakan hukum. Kita tidak dibenarkan menegakkan dan melaksanakan hukum melainkan hanya dengan memberikan nasihat. Maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihatnya lah. Yang kedua ialah golongan orang yang meninggalkan solat dalam keadaan meyakini kewajipannya. Bila kita tanya kenapa tak nak solat, dia kata malas, belum sampai seru. Kan? Selalunya belum sampai seru lah. Kan? Jika dia meninggalkan solat kerana malas atau sebagainya, dia telah melakukan dosa besar. Meninggalkan solat termasuk dalam al-kabair. Al-kabair itu maksudnya dosa-dosa besar. As-sab'ul mubiqat. 7 jenis dosa-dosa besar, iaitu meninggalkan solat dengan sengaja. Itu dosa-dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar dan jika berterusan meninggalkan solat boleh dikenakan hukuman hudud di dalam Islam. Ada hududnya di dalam Islam, iaitu hukuman tersebut. Apa hukuman bagi mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja? Kalau tegakkan hukumnya, jenuh. Habis satu flat dekat Al-Husna ni kena. Tuan Haji kan, Tuan Imam kan. Ramai orang tak solat ni. Ramai. Ingat orang tak solat adalah majoriti. Sebagaimana orang kafir mereka adalah majoriti, orang tak solat adalah majoriti. Orang yang tidak membayar zakat pun akan menjadi majoriti. Semua kejahatan adalah majoriti. Kebaikan semuanya minoriti. Sebab tu kena ingat. Apa hikmah di situ? Kerana di sisi Allah, Allah tidak mementingkan ramai, tetapi Allah mementingkan kualiti. Tapi di sisi kita, kita selalu mementingkan ramai. Betul tak? Betul tak? Kita penting ramai. Kan? Kalau pengundi tak mengundi aku, macam mana aku nak menang? Dia penting ramai. Kan? Dia penting ramai. Walaupun pengundi yang mengundi tu macam-macam kepala ada, tak peduli lah. Jadi kita hikmahnya Allah bagi tahu pada kita dunia ni, kejahatan akan majoriti, kebaikan akan menjadi golongan minoriti. Tapi ingat, golongan minoriti selalunya akan menghancurkan golongan majoriti. Itu hakikat lah. Itu hakikat. Kerana golongan minoriti ni selalunya imannya kuat. Imannya kuat. Kalimah la ilaha illallah kita itu mampu membuatkan kita melakukan perkara yang
paling terbaik atas muka bumi. Kalau berjihad, dia paling berani sekali. Kan? Itu jelas kalimah la ilaha illallah. Baik, hukuman bagi mereka yang meninggalkan salat secara sengaja. Orang yang meninggalkan salat akan diperintahkan supaya bertaubat. Mula-mula akan disuruh bertaubat dan kembali mendirikan salat. Arahan tersebut hanya boleh dilakukan oleh hakim ataupun pemerintah ataupun orang-orang yang mengambil tempat kedua-duanya. Ketua kampung boleh kan? Ketua kampung, menteri besar, YB, dia boleh menegakkan hukum untuk memaksa orang yang tidak salat itu bertaubat dan kembali mendirikan salat. Dengan itu pun dengan bidang kuasa daripada hakim lah, daripada pemerintah. Jika tidak ada seorang pun dalam kalangan mereka yang melaksanakan tugas tersebut, wajib kepada mana-mana orang Islam menggesa yang terlibat supaya bertaubat. Nampak? Nah, kalau hakim pun tak suruh orang yang tak solat itu bertaubat dan solat, pemerintah pun buat tak tahu, ketua kampung pun buat tak tahu, contohlah tuan-tuan, jangan marah pula ketua kampung ni contoh. YB pun buat tak tahu, menteri-menteri besar pun buat tak tahu, Perdana Menteri pun buat tak tahu, raja-raja pun buat tak tahu, maka wajib kepada orang yang beriman daripada kalangan masyarakat menasihati dia agar bertaubat dan kemudian mendirikan solat seperti biasa. Jika tidak ada seorang pun yang menyuruh yang terlibat bertaubat dan kembali mendirikan solat, maka kesemuanya dikira berdosa. Semua sekali dikira berdosa. Semua kita ni yang masuk surau ni pun kira berdosa juga. Sebab itu mulut itu biar ringan sikit. Jangan malu untuk menyuruh orang solat. Aku dapat kau ni tak solat ni. Allah, kau pun dah tua baru datang masjid. Tak apalah, biar. Selalu begitulah kan. Kita jawab balik. Alhamdulillah aku dah tua ni datang masjid. Kalau aku dah tua ni pergi kelab malam, kau rasa apa? Jawablah balik. Jangan lepas dia cakap macam tu dengan kita-kita. Tak betul juga aku dah tua baru datang masjid. Tukarlah pergi kelab malam. Dengan kita-kita pula jadi tak betul. Kan? Kebanyakan begitulah manusia ni, betul tak? Kan? Tak boleh nak nasihat, aku pun bukan baik sangat. Bukan macam itu. Kita nasihat orang, tak perlu kita tunggu kita jadi baik. Kerana mungkin nanti dengan nasihat itu akan mencetuskan kebaikan dalam diri kita. Betul tak? Sebab bila kita nasihat orang, kita akan ingat firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat 44 tu. Atamurunal nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Allah kata begitu dalam Al-Quran. Allah kata, apakah atamurunal nasa bil birri? Apakah kamu menyuruh orang lain melakukan kebaikan? Kau suruh orang solat. Wa tansawna anfusakum, tetapi kamu lupakan diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri pun tak solat-solat. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau pun baca kitab tu. Semua kita ni baca Quran, betul tak? Yasin setiap malam Jumaat baca. Maksudnya kita suruh orang buat baik, tiba-tiba kita lupa pada diri kita sendiri. Kau kan baca kitab, Allah kata afala ta'qilun, kau tak ada otak ke? Kalau ikut bahasa Melayu dia. Ayat tu afala ta'qilun tu, kalau ikut bahasa pasar-pasar, bahasa kampung, kau tak ada otak ke duk nak nasihat orang tapi tak buat baik? Tapi kalau bahasa persuratan, bahasa Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kamu tidak memiliki akal fikiran? Cantik sikit bunyinya tu. Tuan Imam kan? Sebab cantik tu kadang-kadang tak berasa tu, betul tak? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak memiliki akal fikiran? Kan sedap bunyi kan? Kau tak ada otak tu. Orang lain tersentak selalu. Nak nyantau terus rasanya. Terus rasa nak menyantau pula orang yang bagi nasihat tu. Bila dia cakap kau tak ada otak ke? Suruh orang buat baik. Kau lupa diri kau sendiri. Tapi ayat herdikan tu begitulah maksudnya. Bila Allah mengherdik di hari akhirat nanti lebih ganas daripada itu lagi. Betul tak? Tapi bahasa Al-Quran, bahasa tu cantik lah. Dia cantik. Tetapi bahasa yang sebenarnya nanti begitu lah.
Masa begitulah nanti. Yang jelas muslimin muslimat rahimakumullah. Maka kalau tak ada sesiapa pun daripada kalangan pemimpin ataupun hakim yang menyuruh mereka bertaubat dan mendirikan solat kembali, maka semua kita perlu di antara kita yang menyuruh mereka untuk mendirikan solat. Sekiranya kita tidak melakukan perbuatan demikian, kita semua ni dikira berdosa. Jika yang terlibat tidak juga bertaubat dan tidak kembali mendirikan solat, hendaklah dikenakan hukuman had kerana meninggalkan solat tersebut. Okey, apakah hukuman hadnya? Hukuman hudud kerana kesalahan meninggalkan solat dengan sengaja dan tidak ingin bertaubat serta tidak ingin mendirikan solat balik, ialah dibunuh dengan pedang. Nampak? Pancung. Pancung. Tapi sebelum pancung, suruh mengucap dulu. Kau yakin tak solat ni wajib? Aku yakin solat wajib. Kenapa tak nak solat? Aku tak nak solat. Kau nak cakap apa? Mengucap 2 kalimah syahadah ataupun kalimah tauhid. Baca, lepas baca, pam, bagi, habis. Dan hukuman perlu dilakukan di khalayak ramai. Mesti ada sebahagian daripada kaum muslimin, muslimat yang melihat hukuman tersebut. Itu hukuman. Sampai Allah suruh pancung. Supaya dia mati, tenang lah, mati. Pasal kalau hidup lama lagi lama tak solat, lagi parak dia punya dosa. Jadi Allah nak cepat-cepat, biarlah. Dah tak nak. Ini bagi mereka yang tidak ingin bertaubat. Tapi kalau dia nak bertaubat, automatik hukuman tidak boleh dijalankan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Undang-undang Islam ni adil. Kalau mencuri potong tangan, tak adalah curi duit masjid RM2 kena potong tangan. Tak ada kena potong tangannya. Tapi curi masjid RM2 kena penjara 6 tahun. Betul tak? Betul tak? Curi RM2 duit tabung masjid kena penjara 6 tahun. Curi susu anak. Kalau saya lah ada kat situ masa dia tengah curi tu, tuan-tuan, saya bayarlah susu anak dia tu. Kan? Dalam dompet saya tu bukannya ada RM1. Tidaklah je ada ribu-ribu. Kan? Tak usah tangkap lah awak dia. Saya bayarkanlah. Betul tak? Nah, curi susu anak. Anak lapar di rumah. Bapa entah tak tahu ke mana. Buat anak pandai, jaga anak tak pandai. Tinggal mak seorang-seorang menjaga. Betul tak? Kerja tak ada. Zaman-zaman pandemik pula, curilah susu. Susu tu berapa puluh ringgit ya. Paling mahal pun setahu saya, dia cuba tak curi susu yang harga 80, 90 tu, Tuan Imam. Kan? Susu yang biasa saya beli untuk anak-anak tu, habis kurang RM44, RM45. Tak berbaloi. 15 tahun kena penjara. Allahu Akbar. Betul tak? Ni. Tapi sebab dunia tu memang begitu. Kebodohan manusia tu memang begitu. Undang-undang hanyalah untuk masyarakat dan rakyat yang lemah. Itu adalah hakikat. Baik. Maka hukuman hudud kerana kesalahan meninggalkan solat ialah dibunuh dengan pedang. Meskipun meninggalkan 1 kali sahaja solat. Nampak tu? Walaupun solat yang ditinggalkan 1 kali je. Dan anak-anak kita kat rumah tu solat ke tidak? Isteri, suami yang di rumah tu solat ke tidak? Bayangkan. Jangan main-main. Walau bagaimanapun dia tidak boleh dihukumkan sebagai kafir. Dia tidak kafir. Sebab dia pun kata apa tadi? Dia kata, aku tahu solat wajib. Aku tahu arak ni haram. Tapi cap kepala rimau ni sedap sangat. Susah nak tinggal. Maka dia tidak kafir. Tetapi dia akan dikenakan hukuman hudud. Berbeza dengan golongan pertama tadi. Dia kata solat tak wajib. Peduli apa? Kau nak solat, solatlah. Itu hanyalah adat orang Arab je solat tu dia kata. Dia kata adat orang Arab, maka dia dihukum kafir. Dia murtad daripada agama Islam. Sama juga dipancung. Baik, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Malik daripada Ibnu Muhairis radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, 5 salawatin katabahunna Allah Ta'ala 'alal ibadi man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a
jaa'a wa lahu ahdun 'indallah an yudkhilahul jannata wa man dayya'ahunna istighfafa jaa'a wa la ahda lahu in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Kata Nabi SAW, 5 waktu solat yang difardukan Allah Subhanahu wa taala ke atas para hamba, sesiapa yang melaksanakannya dan tidak mensia-siakannya sebagai meringan-ringankan haknya, maksudnya sesiapa yang melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam dan tidak mensia-siakannya dan tidak meringan-ringankannya buat sambil lewa, Allah mempunyai perjanjian untuk memasukkannya ke dalam syurga. Itu dia punya fadilat dia. Solat 5 waktu sehari semalam ni siapa buat dengan bersungguh-sungguh, tak ada niat nak main-main, buat dengan kemampuan yang ilmu yang dia ada, buat dengan kemampuan ilmu yang dia ada, maka Allah mempunyai perjanjian. Apa perjanjian Allah? Untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Dan sesiapa yang tidak melaksanakannya, sesiapa yang meninggalkan solat, terputuslah perjanjian itu daripada Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga. Putus perjanjian. Tak dapatlah dia masuk ke dalam syurga. Sekiranya Allah berkehendak. Okey. Kalau dia meninggalkan solat dengan secara sengaja tadi, maka di akhirat nanti ada 2 pilihan. Allah akan bagi 2 pilihan untuk diri dia. Untuk diri dia tu siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah, Allah akan buat 2 pilihan. Yang pertama, sekiranya Allah berkehendak daripada segi sifat iradah. Iradah tu Allah berhak melakukan apa yang dia suka. Daripada sifat iradah Allah, sekiranya Allah berkehendak, Allah boleh mengazabkannya. Boleh. Dan jika Allah berkehendak juga, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Kita lah pula berjudi dengan nasibnya. Betul tak? Betul tak? Kalau tak buat solat, tak mendirikan solat wajib, manusia itu sedang berjudi dengan nasib dia sendiri. Maksudnya kalau Allah nak masukkan dia ke dalam syurga, Allah boleh masukkan dia dalam syurga. Kalau Allah nak mengazabnya di dalam neraka, maka Allah boleh mengazabnya dalam neraka. Kita tak nak yang itu. Kita nak yang perjanjian tadi. Allah kata, siapa mendirikan solat 5 waktu sehari semalam, aku berjanji akan masukkan dia ke dalam syurga. Kita nak yang tu. Betul tak? Sebab, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau, ya Allah, tidak pernah memungkiri janji. Allah tidak pernah memungkiri janji. Kita je yang duduk mungkir janji. Betul tak? Dulu di alam roh berjanji nak sembah Allah. Alastu bi rabbikum. Allah tanya kita di alam roh. Betul? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabb kamu? Qalu bala syahidna. Mereka beramai-ramai menjawab. Saya ni, roh saya, roh Tuan Imam, roh Tok Bilal, roh Tok Siak, roh semua jemaah yang ada dalam surau Al-Husna, muslimin muslimat, kita jawab, qalu, beramai-ramai kita menjawab, bala syahidna. Bahkan ya Allah, kami menyaksikan engkau Rabb kami, Rabb kami. Kami akan sembah kamu sahaja bila kami berada di atas muka bumi ini. Tapi kita dah lupalah perjanjian tu sebab ia berlaku di alam roh. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalam rahim ibu kita dan Allah meniupkan roh, kita dah lupa benda tu berlaku. Maka lahirlah kita dalam keadaan fitrah. Fitrah tu maksudnya bersih daripada sebarang dosa dan noda. Fa'abawahu, Nabi kata, fa'abawahu, maka kedua ibu bapanya lah yuhawwidanihi, yang menjadikan bayi itu sebagai Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan bayi itu sebagai Nasrani, au yumajjisanihi, atau yang menjadikan anaknya itu sebagai Majusi. Siapa? Kedua ibu bapa, bukan cikgu. Siapa yang ada anak, kita lah bapa yang sebenarnya telah mencorakkan anak kita nak jadi apa. Jangan main-main. Sebab itu tanggungjawabnya sangat
besar. Sekurang-kurangnya mengajar pada anak kita akan kalimah la ilaha illallah. Okay, hadis di atas membuktikan orang yang meninggalkan solat tidak boleh dihukumkan sebagai kafir. Golongan Khawarij, bagi mereka orang yang meninggalkan solat kafir, orang yang berzina kafir, orang yang merompak membunuh kafir. Bagi golongan Khawarij, orang yang melakukan dosa besar mereka anggap sebagai kafir. Sebab tu golongan Khawarij ni mereka tidak segan-segan membunuh siapa? Di antaranya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kan Uthman bin Affan kan ditikam. Ditikam oleh golongan Khawarij kan. Golongan Khawarij ni dia asal Islam, sahabat Nabi tuan-tuan, muslimin muslimat rahimakumullah, sahabat Nabi. Tetapi mereka ini lebih sudu daripada kuah. Dia tak boleh terima kepimpinan Uthman bin Affan, sahabat Nabi, sebagai khalifah Islam yang keberapa? Uthman bin Affan yang keberapa? Yang ketiga. Dia tak boleh terima. Maka dia bunuh. Nampak? Dan golongan Khawarij ini sentiasa ada di dalam kalangan masyarakat Islam. Sentiasa ada. Tuan-tuan, saya tak nak cerita yang luar negara tu. Dalam negara pun akan ada golongan begini, Khawarij. Cerita ni nak pukul orang. Ekstremis. Kan? Pantang kan. Cerita. Dia kerja dia nak pukul orang je lah kerja dia. Kan? Nak tunjuk silat dia. Nak tunjuk ilmu dia. Kan? Macam-macam lah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kena hati-hati supaya kita tak termasuk ke dalam golongan. Nak kenal golongan Khawarij ni di antara ciri-ciri senang je. Senang je. Dapat tangkap orang curi duit kat tamu masjid, dia pukul macam nak mati. Tu geng-geng ciri-ciri Khawarij tu. Kan? Betul tak? Betul tak? Ni jadi hati-hati tuan-tuan. Jangan ambil tindakan sendiri. Kita masih ada kerajaan, kita masih ada negara kan, kena jaga daripada segi undang-undang. Mentaati kerajaan Islam itu adalah wajib, menentangnya adalah haram. Menentang dalam bentuk penentangan yang pemberontakan, hukumnya haram lah. Kalau menentang dalam bentuk demokrasi ni lain. Sebab negara kita memang negara demokrasi, berparlimen. Jadi tuan-tuan tak suka pemerintah sekarang, tuan-tuan nak pangkah pemerintah lain, tak apa, tak haram pun. Pilihlah sendiri kan. Tak lama dah ni nak pilihan raya ni. Banyak-banyak kalau solat sunat apa? Solat sunat apa? Istikharah. Supaya Allah bagi kita pilih yang terbaik. Solat sunat istikharah, bukan solat sunat hajat. Solat sunat hajat supaya orang yang dia pilih supaya jadi menteri. Dia berbeza. Yang kita kena buat solat sunat istikharah. Lepas tu jangan pula tulis pula nama Perdana Menteri yang ada, nama Perdana Menteri yang kita suka. Bakal letak bawah bantal, pagi esok ambil. Kan, tak bawah bantal, pagi esok tarik. Keluar yang ni juga kan. Itu tilik nasib, bukan istikharah. Perbuatan itu tak boleh. Yang boleh ialah istikharah. Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi mengajarkan kepada kami istikharah seperti Nabi mengajarkan solat yang wajib. Nampak? Apa maksudnya? Maksudnya kalau boleh tiap-tiap hari kita buat istikharah. Solat sunat istikharah ni bukan kerana nak pilih awet mana nak jadikan isteri je. Bukan juga sebab nak pilih menantu mana yang kita nak terima. Ada 2 orang lelaki pidang anak perempuan kita ni. Yang mana aku nak terima. Bukan itu je. Nanti bias kan. Kadang-kadang tak adil kadang-kadang. Yang kita pilih itulah. Yang bawa Porsche tu jugalah. Yang naik Honda Kak buruk. Tak pilih kita. Betul tak? Sama dengan perempuan kan nak pilih lelaki. Ada 2 orang lelaki meminang. Tak pernah buat istikharah. Malam ni lah buat istikharahnya. Bukan begitu. Dia kena buat istikharah itu kena buat selalu. Sebelum 2 lelaki tu nak pilih dia pun dia dah buat dah istikharah.
Bukan malam ni, hari ni orang dua lelaki tu tanya, barulah dia nak buat istikharah. Lelaki pertama ni kerja bagus, muka pun ada. Lelaki kedua ni rupa tak berapa ada. Malam tadi saya mimpi lelaki pertama lah dalam istikharah saya. Memang takkan nak mimpi lelaki kedua. Lelaki pertama muka macam Korea, lelaki kedua muka macam Coco Crunch. Memanglah tak nampak dah Tuan Imam dalam istikharah itu lelaki kedua. Nampak inilah, Allah dah bagi tahu pada saya lelaki yang pertama. Memang bias, tak adil. Sebab tu istikharah ni kena buat selalu. Bukan tunggu masa kita nak pilih baru kita buat. Sebab nanti dia akan jadi lain macam. Lepas itu bila kahwin cerai berai, dia akan marah pada siapa? Dia marah pada istikharah. Macam mana istikharah aku dulu boleh pilih si laki A ni? Rupanya si laki A ni mata keranjang, muka macam Korea, perangai haram betul. Kan? Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu istikharah kena selalu buat. Bukan masa nak pilih baru nak buat. Memang tak berjumpa lah tuan-tuan. Kalau berjumpa pun dia tidak mungkin akan tepat. Istikharah ni Allah akan permudahkan kita memilih mana yang kita nak. Dan istikharah ni kalau kita fikir, betul lah Nabi suruh selalu buat. Sebab apa? Setiap hari kita akan memilih di dalam kehidupan kita. Betul tak? Betul tak? Pergi pasar kan kita pilih ikan. Maka kalau kita dah istikharah, insya-Allah Allah akan pilihkan kita ikan yang terbaik. Makanan yang terbaik. Pergi pasar tengok, banyak juga ni makanan daripada negara China ni. Halal ke tak halal? Tengok. Betul tak? Dulilah halal tak halal, yang penting anak aku nak. Banyakkan kita begitu, betul tak? Terutama makanan, produk-produk makanan daripada China tu, hati-hati. Marshmallow tu, tahu marshmallow kan? Marshmallow tu, mentang-mentang lah ada artis suka cicah marshmallow tu dengan coklat panas-panas kan? Apa ni, siram dengan coklat kan? Dia pun beli juga marshmallow. Marshmallow tu banyak yang dibuat daripada babi kan, khinzir. Gelatin daripada khinzir. Bukan setakat marshmallow, ubat gigi, gelatin daripada khinzir, apa lagi? Macam-macam. Bulu berus cat, bulu berus lukisan, betul? Kasut ada yang terbuat daripada kulit khinzir. Walaupun para ulama ada bincang macam-macam dalam bab ni, cuma kita katakan pada asalnya benda itu memang bernajis dan haram, betul tak? Terutama makanan. Cukup kena hati-hati. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik. Kemudian habis perbahasan berkenaan dengan hudud bagi mereka yang meninggalkan solat secara sengaja. Baik, kita masuk kepada waktu-waktu yang dimakruhkan mendirikan solat. Ada waktu makruh. Makruh ni bukanlah haram. Tetapi kalau makruh, jangan buatlah. Jangan buat. Seperti sedawa ketika solat. Hukumnya makruh. Terutama kalau jadi imam. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Apa tak senonoh nak tu? Kan? Alhamdulillah imam-imam kita, okey, tak ada masalah kan? Tuan imam kan? Tak pernah lagi lah dengar sedawa. Kan? Pasal tahu hukum. Ada orang dia tak tahu hukum, dia jadi imam tapi dia tak tahu hukum. Makmum belakang rasa nak terkehel. Apa ni? Anak tekak. Geli. Hukum bersendawa ketika salat adalah makruh. Jangan duk sedawa sangat lepas solat. Ketika di dalam solat. Tahanlah. Kalau tak tahan pun telan balik. Ya, sedawa tutup mulut, telan balik. Ada kan kaedah telan balik kan? Kalau tak pun gunalah sapu tangan. Bawa sapu tangan. Kita dah tahu kita ni jenis berangin, sedawa memanjang. Walaupun solat sendiri bukan jadi imam je. Solat jadi imam ni saya kata sebab pakai mikrofon ni. Bayangkan tuan-tuan. Allahu Akbar kan. Tak senonoh betul. Kalau imam memang tak senonoh. Bukan makruh lah, tapi makruh campur tak senonoh.
Kalau makmum dia makruh je sebab dia makmum, bukannya orang lain mungkin di sebelah-sebelah dia dengar, betul tak? Kena guna mikrofon power macam surah Al-Husna ni. Tak pasal lah. Jadi jelas Jangan bersendawa ketika salat. Ya, hukumnya adalah makruh. Waktu-waktu yang makruh mendirikan salat, salat berada pada hukum makruh tahrim. Makruh tahrim ni makruh yang hampir kepada haram. Tu makruh tahrim. Makruh yang hampir kepada haram. Makan bawang makruh. Tetapi kalau kita datang solat dan kita mampu membuang bau bawang tu daripada mulut kita, tak ada masalah lah. Tapi ia boleh jadi makruh tahrim. Makruh yang hampir kepada haram. Dah kalau sedawa bawang, kena waktu subuh pula sedawa durian. Tu dia. Kena aircon macam ni pula. Jeluak makmum. Sebab itu saya, di antara benda yang saya agak jaga daripada makan petai. Kalau makan pun yang rebus. Kalau yang rebus tu dia kurang sikit bau kan. Ataupun yang dijeruk. Sebab dijeruk tu dia rebus dulu. Tapi petai-petai mentah ni saya tak makan lah tuan-tuan. Sebab saya selalu bagi kuliah ni, kalau rasa tak selesa, kita duk bercerita pada orang, mulut kita bau petai. Walaupun tuan-tuan tak bau pun. Kan, rasa tak selesa. Yang bau-bau tu lah. Kalau bawang semua saya makan lah. Nabi Muhammad je tak makan bawang. Memang ustaz tok guru ni bawang putih, bawang. Kena isteri dia masak tak ada bawang, mau kena kilas leher. Tak memang kan? Bukankah aku dah suruh kau masukkan belacan? Apa sebab kau tak masukkan belacan? Tuan-tuan kan? Ni jelas Jadi kena jaga. Dia boleh menghampiri kepada haram. Kalau mengganggu jemaah solat kanan dan kiri. Sekarang ni pakai mask ni tahanlah sikit. Bagus juga. Sendiri punya hidung lah baunya. Kan? Bau tahu bawang tu kuat bau macam mana. Selama ni kau dah lepas ke orang kan. Bila pakai mask ni kita sendiri yang bau. Baik. Ia makruh tahrim. Yang pertama ketika matahari berada di tengah-tengah langit pada hari Jumaat dan selepas solat subuh sehingga matahari naik satu batang tombak. Sehingga matahari naik satu batang tombak. Naik tu, kalau kita letak tombak daripada tanah tu, ada macam menyentuh matahari tu. Senang sampai waktu syuruk lah. Senang. Zaman sekarang dah ada jam. Duk main satu batang tombak, duk mengira ni Tok Imam. Bila dia nak pasang tombak tu. Jadi sekarang sampai waktu syuruk. Ada syuruk situ. 7.10. Selepas subuh sampai 7.10 pagi adalah waktu makruh tahrim. Makruh yang hampir kepada haram. Untuk kita mendirikan apa-apa solat. Kecuali. Solat sunat tahiyatul masjid boleh. Tak ada waktu haram. Dan solat sunat wudu tidak ada waktu haram. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian membaca doa selesai pada azan. Dan ditambah dengan apa-apa doa. Kerana ia adalah waktu mustajab doa. Baik. Jadi itu yang pertama. Dan juga tidak ada waktu haram di Mekah. Di Madinah ada waktu haram. Di Mekah tidak ada waktu haram. Solatlah. Nak solat sunat mutlak 2 rakaat bila masa yang sukai. Tapi ingat. Bila berada di Mekah. Tawaf lebih afdal daripada sunat tahiyatul masjid. Jelas Tawaf itu lebih afdal daripada solat sunat tahiyatul masjid. Kecuali kita uzur tak mampu tawaf. Yang sunat lah, tawaf sunat. Maka kita boleh mendirikan solat sunat tahiyatul masjid. Dan ketika tawaf itu tak baca apa-apa pun, tawafnya tetap sah. Beza dengan solat lah. Tak baca Fatihah, batal. Kan? Baik. Kemudian waktu haram lagi ialah tadi disebut selepas solat subuh. Dia bukan kata selepas waktu subuh waktu haram tu Selepas solat subuh. Maksudnya lepas kita solat subuh, haramlah kita untuk mendirikan apa-apa solat sehingga pukul 7.10 pagi gitu. Kecuali solat sunat tahiyatul masjid ataupun solat sunat wudu ataupun solat sunat sebelum solat
subuh. Diqada balik. Diqada. Muslimin muslimat jangan tinggalkan solat sunat sebelum subuh. Boleh qada balik. Dia datang surah Al-Husna, imam sedang solat subuh, sedang solat fardu subuh, itu ke imam. Kemudian habis salam tu, habis wirid, kita pun bangun. Kita boleh mendirikan 2 rakaat solat sunat subuh yang diqada. Jangan tinggal lah, Nabi tak pernah tinggal. Satu-satunya solat yang boleh diqada, solat sunat yang boleh diqada. Solat wajib pun tak boleh saja-saja qada. Saja nak qada boleh? Tak boleh. Daripada qada baik jamak. Faham? Daripada qada baik pula jamak. Itu lebih afdal berbanding kita qada. Baik. Kemudian selepas daripada solat asar. Selepas daripada solat asar adalah waktu makruh kita mendirikan apa-apa solat. Selepas kita solat asar, bukan selepas fardu asar. Jelas ha? Jelas ha? Selepas solat subuh dengan selepas solat asar, tu waktu makruh tahrim. Makruh yang hampir kepada haram. Bukannya selepas waktu asar ataupun waktu subuh. Boleh faham eh? Sebab ada juga orang solat subuh pukul 6.40. Dia solat subuh 6.40. Maka selepas dia solat subuh, dia tidak boleh mendirikan apa-apa solat. Melainkan solat yang saya nyatakan tadilah, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi sebagai penutup untuk malam ini, saya akan sebut 2 perkara. Yang pertama, secara sepintas lalu, ingatan balik pada yang lepas. Kesilapan-kesilapan umum berkenaan dengan solat. Kesilapan ini satu perbuatan yang sangat-sangat silap kalau kita buat ni. Yang pertama, kita solat tanpa ilmu. Ingat ibadah tanpa ilmu Allah tak terima. Kita solat tanpa ilmu Allah tak terima. Kena ada ilmu tentang solat. Dan ilmu yang paling penting dalam bab solat ialah ilmu rukun-rukun solat. Ada berapa perkara? Ada 13. Kita sebut sama-sama. Kalau tiba-tiba tidak terlintas di fikiran kita balik ni, tolong hafal lah. Maksudnya kita solat tanpa ilmu. Mesti kena ada dalam kepala otak ni. Mesti kena ada dalam kepala otak. Ustaz tutup ni kitab depan ni. Sebab nanti tuan-tuan kata, Ustaz seronoklah tengok kitab. Kami yang kena hafal dalam kepala. Kita sama-sama guna yang ada dalam kepala otak kita. 13 rukun solat dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, yang pertama apa? Yang pertama niat. Yang kedua? Okey, kita ambil yang kedua tu, berdiri lurus. Berdiri lurus melafazkan takbiratul ihram pun betul, tapi kita ambil yang kedua itu berdiri lurus. Yang ketiga, melafazkan takbiratul ihram. Niat yang pertama sekali tadi. Yang kedua, berdiri betul. Yang ketiga, melafazkan takbiratul ihram. Bukan mengangkat takbiratul ihram, mengangkat sunat. Melafazkan itu wajib. Allahu Akbar itu wajib. Angkat tangan itu sunat. Yang ketiga. Yang keempat, membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tamak ninah. Kena ingat tamak ninah ni bukan rukun asing. Ia rukun yang mengikuti rukun. Tamak ninah ni rukuk rukun dan tamak ninah mengikuti rukuk tu. Rukuk dan tamak ninah. Yang keenam, i'tidal dan tamak ninah. Tak ada baca apa-apa. Yang baca tu semua sunat belaka tu. Ni ilmu yang rukun dulu. Yang bacaan tu ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Dalam mazhab Syafi'i. Ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Kita tinggalkan dulu yang bacaan tu. Kita buat yang rukun dulu ni. Sebab kalau tak buat yang sunat hay'ah ke ab'ad ke, solat tetap
sah. Faham yang kata tak sah pula, sah, tetap sah. Dan sempurna solat itulah daripada segi yang wajibnya. Okey, yang keenam tadi apa? I'tidal dan tamakninah. Yang ketujuh, sujud dan tamakninah. Ada 2 kali sujud. Tetap yang nombor 7 lah. Sujud dan tamakninah. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, ingat, dengan duduk apa? Duduk iftirash. Itu duduk yang paling betul. Sama ada kaki kanan ditegakkan atau kaki kanan, jari-jari kaki ditegakkan atau ditempelkan tu tak apa. Yang penting duduk iftirash. Jangan duduk silang dua-dua tapak kaki, markah. Jadi 5 markah lah bagi kot. Kan? Jadi kena ingat. Itu yang ke-8. Duduk antara 2 sujud. Yang ke-9, duduk ketika tahiyat akhir. Duduk ketika tahiyat akhir. Duduk ketika tahiyat akhir itu wajib. Cara duduk tawarruk itu sunat. Cara duduk tawarruk, cara duduk tahiyat akhir itu sunat. Boleh duduk tahiyat awal, boleh duduk tahiyat akhir. Orang gemuk jangan cari pasal duduk tahiyat akhir. Orang paha besar duduk tahiyat awal. Pasal kalau dia duduk tahiyat akhir, tertongging dia begitu. Betul tak? Kan? Ramai yang begitu. Kalau pakai seluar jin, dah tahu seluar jin tu ketat, yang pergi duduk tahiyat akhir, buat apa? Begini je dia. Terkeleweh. Langgar orang sebelah. Duduk tahiyat awal, maksud duduk iftirash. Yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Ada yang tak ada tu. Dia tak lalu tu. Ustaz, tak lalu Ustaz. Tak lalu balik hafal. Sebab solat tanpa ilmu Allah tak terima. Ilmu kena ada dalam. Ilmu mesti ada dalam ni. Tak nak dalam ni. Sebab yang dalam ni, yang sunat-sunat tak apa tinggal dalam ni. Yang wajib mesti ada dalam. Yang wajib tak banyak pun. Yang wajib tak banyak pun. Kena ada dalam ni. Yang ke-10 selesai. Iaitu membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun boleh. Mana-manalah tahiyat yang muslimin muslimat dah hafal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ itu tahiyat akhir. Hukum dia wajib. Membaca tahiyat akhir. Yang ke-11, berselawat kepada Nabi dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad. Paling ringkas selawatnya. Sampai situ. Selawat Ibrahimiyah sunat. Kemudian yang ke-12, memberi salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ataupun Assalamualaikum pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi pun boleh. Tapi saya tak pernah dengar lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Itu tak berani saya komen. Kemudian yang ke-13, tertib. Abang tamakninah. Dia jadi 14 nanti. Betul lah ada yang akan letak tamakninah tu sebagai rukun yang asing. Sebenarnya tamakninah bukan rukun yang asing. Rukun yang mengikuti pada rukun-rukun fi'li. Ni saya dah sebut 13 tu. Kalau tak lalulah dalam kepala otak kita, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat malam ni, balik hafal. Tolonglah balik hafal. Takut-takut solat kita sia-sia. Ustaz pun tutup kitab ni. Biar apa yang ada dalam kepala otak. Sebab itu rukun. Wajib. Wajib ada dalam kepala otak. 13 rukun. Berdasarkan mazhab Syafi'i yang saya sebutkan tadi. Muslimin muslimat. Rahimakumullah. Dan yang akhir sekali tertib kan. Tertib tu berturutan. Tak adalah tahiyat dulu. Baru pula berdiri luruh. Terbalik kong. Jelas ha? Ilmu. Yang pertama mesti ada ilmu. Kalau kita solat tanpa ilmu, dikhawatiri solat kita tidak
tidak sah. Okay, sedikit lagi tu, ada satu dua lagi saya nak sentuh. Kemudian kesilapan kita ketika mendirikan solat lagi ialah tidak memperhatikan akan kesempurnaan wudu. Kesempurnaan wudu. Dan kalau malas sangat nak ambil wudu banyak-banyak termasuk anggota sunat, yang wajib tu basuh betul. Saya ingatkan balik. Dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya 3 helai rambut ketika menyapu kepala. Dalam mazhab Syafi'i kata sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Bukan Imam Syafi'i suruh basuh 3 helai je. Sekurang-kurang tu maksudnya untuk jadikan wuduk itu sah, 3 helai rambut mesti kena. Tapi Imam Syafi'i tak suruh lah ambil. Biasa tak? Tengok orang ambil wuduk, terutama kalau ada kolah kan? Kan? Ada kolah. Tuan Imam kan? Ada kolah. Suka dia je. Betul tak? Tak senonoh betul. Imam Syafi'i kata sekurang-kurang kena 3 helai rambut. Bukan Imam Syafi'i kata kena ambil 3 helai rambut je. Menyapu kepala yang sebenar ialah kita tadah tangan ataupun kita celup air daripada kolah ataupun kita tadah tangan, bukan air kecil je, tak usah banyak-banyak. Kan? Kita tadah tangan, kemudian kita buang air tu, kemudian kita sapu ni, letak ni, sapu, letak sini. Lelaki perempuan sama, letak sini, tolak ke belakang, tarik ke depan. Ni tolak ke belakang sampai kat sini ni, tolak ke belakang, tarik ke depan. 1 kali sahaja. 1 kali sahaja. Bukannya gini. Tak senonoh betul lah ya. Dia kena sapu betul, tarik ke belakang. Sapu pegang ni, tarik ke belakang, tolak ke depan balik. Itu cara wuduk yang sempurna. Nak buat macam ni sah, tapi wuduknya tak sempurna lah, sebab menyapu sebahagian daripada kepala. Kalau kita buat macam ni, bukan sebahagian dari kepala, cenoet je. Bukan sesuku dia kepala, secenoet daripada kepala je. Cuma Imam Syafi'i terangkan yang menyebabkan wuduk itu sah kalau 3 helai rambut kena. Kita basuh 3 helai sungguh. Kira 3 helai. Ada kan? Kena sapu macam ni. Tolak ke belakang sampai kat sini sikit ni, kat tengkuk ni, tarik balik ke depan. Perempuan pun sama, walaupun rambut panjang, tak perlulah nak tarik rambut. Tak perlu begitu. Jelas Ambil anggota wuduk yang 4 tu mesti dibasuh dengan betul. Masa basuh muka tu ni kena gosok celah-celah ni, celah-celah hidung ni. Kadang-kadang hidung kita ni ada kolesterol, tak boleh nak sampai air, kena gosok-gosok. Kemudian janggut bagi lelaki kena kirai-kiraikan, dan dia sampai di bawah ni. Di bawah tempat tumbuh janggut ni bagi lelaki. Perempuan di bawah tu sama. Jadi di sini dagu ni dia bukan aurat bagi perempuan. Terpulanglah nak pakai tudung macam mana pun, kan? Ya, selagi mana tudung tu masih menutup, kan? Nak tutup, kan, orang perempuan tutup tudungnya, nak tutup sampai ke dagu pun boleh. Kan ada kan tutup dagu. Ni ada pula yang tutup dagu, dia kata, tak boleh, kita perempuan kena pakai tutup dagu. Tak boleh tutup kat bawah ni. Kalau nampak ni aurat, dia kata haram. La ilaha illallah. Kau kalau nak mengarut, kau pergi terjun lubang lah. Jangan bagi hukum kepada masyarakat. Betul tak? Dia bawah dagu ni muka ni. Dia tak haram. Kalau perempuan tu angkat dagu dia, kita tengok bawah dagu sini. Tak haram. Yang haramnya, ni, paras tengkuk ni, sampai ke bawah tu haram lah. So, kalau nak pakai tutup macam ni pun boleh. Terus dagu pun ditutup pun boleh. Dagu nampak sikit pun boleh. Ni kadang dalam TikTok tu macam-macam lah perempuan-perempuan bagi hukum kan. Kita pun ya Allah, rasa risau pula. Sebab ramai sangat nak jadi ustaz dengan ustazah. Segera sekarang ni. Macam ambil wuduk tadi lah. Jadi ambil wuduk betul-betul. Memerhatikan kesempurnaan wuduk.
Kemudian yang ketiga, larangan isbal. Isbal ni bagi lelaki. Isbal ni, muslimin muslimat, jangan sekali-kali kaki seluar dan kain pelekat atau jubah kita menutup mata kaki. Menutup buku lali. Tengok jubah saya ni. Dia tak tutup buku lali. Tuan-tuan nampak buku lali saya tu? Tak, kalau macam ni, tak boleh. Ini kan, maklum kan baru dapat jubah kan, tak dipotongnya. Perempuan jangan, ini tak termasuk perempuan, ini lelaki je. Sama dengan seluar. Kalau seluar, kena lipat. Bagi nampak buku lali. Dia kata larangan isbal. Isbal ni tanda kesombongan. Orang dulu-dulu, orang Arab dulu-dulu, orang kaya-kaya, pakaian mereka akan menyeret bumi. Labuh menyeret bumi. Dia melambangkan kesombongan dan kekayaan. Walaupun ada kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, pakaian saya ni pun agak labuh sedikit." Nabi kata, "Wahai Umar, kamu tidak sombong." Tapi kita berpegang kepada larangan isbal. Ketika solat bagi kaum lelaki, pastikan pakaian dia tidak menutupi buku lali. Pakai kain pelekat tu atas buku lali. Ada orang pula, orang cakap atas buku lali, dia sampai ke betih lah pula tu. Sini betih cantik tak apalah kan. Macam ni Ada yang macam ni. Tak boleh macam itu. Kan, tutuplah. Biar dia kat bawah. Biar dia di bawah. Bukan yang tinggi macam itu. Macam-macam lah manusia ni. Orang cakap atas buku lali, dia separuh betis. Solat sah. Solat tetap sah. Tapi pakaian Nabi bukan begitu. Pakaian Nabi bukan begitu. Kemudian, ingat jangan isbal. Cara angkat tangan takbiratul ihram, saya nak ingatkan balik. Tangan mesti ditunjuk ke depan. Tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Jangan begini. Jangan begini jangan begini. Sebab itu dia menyentuh telinga. Ni dia subjektif, bukan menyentuh telinga. Separas telinga. Ni separas telinga. Ataupun ni separas telinga. Ataupun separas bahu. Ni separas bahu. Ataupun ni separas bahu. Dia subjektif. Tapi dia tak suruh sentuh telinga. Kalau tuan-tuan sentuh telinga, Allah, nampak? Nak sentuh sangat telinga kan? Maka takbir kita akan jadi tidak, tapak tangan tidak menghadap kiblat. Tapak tangan akan menghadap ke telinga. Tak boleh begitu. Adab dia. Baik tak usah angkat terus. Kerana mengangkat itu sunat. Tapi walaupun sunat, wajib angkat dengan sempurna. Hukumnya sunat. Tapi angkat dengan sempurna tu wajib. Wajib angkat dengan sempurna. Jangan main-main, jangan begini. Allah, sebab nak sentuh telinga. Jelas tak? Satu lagi orang sakit sendi bahu. Dia tak boleh nak sentuh telinga. Jadi sekadar yang kita mampu. Sebab solat ini tenang. Tenang. Sekadar yang kita mampu, mana? Tenang. Tenang je. Jangan tarik. Dia akan jadi tekanan. Betul? Dia akan jadi tekanan. Kalau begini, tak betul. Baik. Kemudian, mata pastikan konsentrasi pada tempat sujud. Konsentrasi tempat sujud. Memandang ke sana ke sini tidaklah membatalkan solat. Tetapi perbuatan itu makruh dan melalaikan kita daripada solat. Kemudian membaca Fatihah dengan cepat. Tak boleh baca Fatihah dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lajunya. Betul tak? Tak boleh begitu. Kena baca satu-satu. Nak laju pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nak sambung pun kita dah bincang yang lepas. Ada cara menyambungnya. Betul? Ada cara menyambungnya. Nak baca sambung 3, sambung 5 ataupun sambung nak sambung
Kena potong sama ada 3 ataupun 5. Kan? 3 ataupun pejam mata makruh. Pejam mata ketika mendirikan solat makruh. Sebab apa makruh? Sujud tiba-tiba sujud atas ular padan muka. Sujud atas kalajengking. Cari penyakit nama dia. Makruh Tetapi ada bincang juga. Kalau tiba-tiba dengan pejam mata menjadikan dia khusyuk, dibenarkan pejam mata. Tapi asal hukum pejam mata adalah makruh di dalam solat. Pejamlah mata waktu subuh, tertidur terus. Kan? Jadi makruh. Okey, solat dalam gelap. Makruh. Nak khusyuk sangat, gelap kan. Tutup semua lampu, solat. Sujud. Lalu python seko. Tuan-tuan kan. Sebagai contoh. Jadi kita makruh sebenarnya solat dalam keadaan gelap. Ustaz, zaman Nabi pun gelap. Mana kau tahu zaman Nabi gelap? Kan? Zaman Nabi kan ada pelitanya, betul tak? Ada pelitanya, masjid tu ada pelitanya. Dan masjid Nabi tu dia terbuka lah. Terbuka kan, pada masa tu terbuka. Hanya ada pelepah tamar apa benda semua. Jadi makruh kita solat di dalam gelap. Solat, ya saya. Tutup, menguap. Pakai mask. Syarat apa? Syarat sah solat tak boleh tutup. Dia anggota sujud kita, dahi je. Hidung tak termasuk. Tak termasuk hidung. Dia dahi je. Dia dahi sahaja. Tetapi oleh kerana bila kita sujud, terkena hidung. Itu ada yang menganggap, dia kata hidung pun termasuk anggota sujud. Hidung tak termasuk anggota sujud. Dia dahi. Dahi ni bukan dahi atas ni. Sebab tu tak boleh sujud atas ni. Batal sujud. Siapa sujud atas dahi atas ni, batal dia. Dia yang termasuk dalam 7 anggota sujud ialah dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 hujung jari kaki. 7 anggota tu. Hidung tak termasuk. Sebab tu pakai mask tak ada masalah pun. Tawaf. Dia sebelum tu tawaf dia tak boleh tutup kalau sengaja. Kalau masa musim pandemik ni, hukum tu dibolehkan kita pakai pakai mask. Sebab pada hukum asalnya orang lelaki atau perempuan ni dia tidak boleh menutup wajahnya ketika tawaf secara sengaja. Tapi pandemik lain cerita. Tak sama. Hukum tu dia berubah. Hukum itu berubah hanya khas untuk pandemik. Sekarang pun pandemik masih ada, maka masih dibenarkan memakai mask. Dan mask ni adalah barang berjahit. Ada yang barang berjahit, betul? Kan waktu kita berihram, kita tidak dibenarkan memakai sesuatu yang berjahit, betul tak? Betul tak? Tetapi dibenarkan pada mask. Untuk sekarang punya cerita, masker tu dibenarkan. Jelas Untuk sekarang dibenarkan atas dasar pandemik. Nak saja-saja pakai sebelum ni memang tak boleh. Jelas Jangan keliru. Sebab hidung dia tak termasuk dalam anggota wajib sujud. Sebab ada orang hidung mancung kena. Ada orang hidung pesek memang tak kena. Dari jendul pula hidung pesek memang tak kena hidung. Cuma ada yang salah faham, dia kata oleh kerana bila sujud automatik hidung kena. Hidung pun termasuk. Tak. Ada orang bukan setakat hidung, dengan gigi mulut-mulut pun kena. Kan kalau kapek ni kita tekan muka kita dengan dahi, dengan hidung, dengan mulut sekali. Betul tak? Jelas. Jadi hidung tak termasuk dalam anggota
Anggota wuduk lah, anggota sujud. Okey? Ya. Solat dalam gelap. Dia jangan dalam gelap. Maksudnya dalam sama-sama itu dibenarkan. Dia yang tak boleh dalam gelap. Pasal kita ni kalau gelap, bagi kita dengan gelap itu khusyuk, betul tak? Tetapi ia makruh. Perbuatan itu makruh. Kenapa makruh? Kerana mengundang bahaya. Kena ingat, solat ni Allah suruh kita solat, bukan Allah suruh kita menghadap bahaya. Sebab tu tak bagi pejam mata. Siapa yang kata dengan pejam mata khusyuk? Tak betul. Khusyuk bukan dengan pejam mata. Khusyuk dengan menghayati solat yang kita lakukan. Tetapi bukan juga dengan menterjemahkan bacaan. Yang lepas kita dah bincang. Kalau kau menterjemahkan bacaan, lepas tu kau lupa rakaat. Kan? Ustaz kata cara nak khusyuk ialah kita terjemahkan bacaan kita. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dia terjemah. Kan? Allahu Akbaru kabiru. Allah yang Maha Besar dan sebesar-besarnya. Kan? Betul Imam? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Waladhdallin. Dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Berapa rakaat dah? Itu bukan khusyuk, tu lalai nama dia. Sebenarnya untuk khusyuk bukan dengan menterjemahkan bacaan. Untuk khusyuk ialah dengan memahami apa yang kita baca secara ruang lingkupnya. Secara ruang lingkup. Khusyuk kita. Allahu Akbar. Muslimin muslimat tengok. Kenapa Tok Imam jarang buat salah ketika jadi imam? Jarang buat salah. Betul tak? Jarang terlupa rakaat ketika menjadi imam. Kenapa? Sebab konsentrasi Tok Imam pada keseluruhan ibadah solat. Tidak hanya pada menterjemah bacaan. Kalau Tok Imam sibuk duk terjemah bacaan. Lepas tu dengan dia lupa rakaat. Itu lalai. Bila lupa rakaat, maksudnya lalai. Dia cara nak khusyuk bukan dengan kita terjemah, bukan pejam mata, dengan solat dalam gelap, dengan solat di tempat orang yang tak ada, diam je, kan, buat satu bilik yang anti bunyi. Macam di hospital tu kan, ada bilik yang tak bunyi langsung tu kan, dalam tu untuk uji pendengaran telinga kita. ENT tu, ears, nose and throat tu. Bukan macam tu. Sebenarnya nak uji solat kita khusyuk atau tidak, ialah di masjid. Kenapa di masjid? Kan di masjidnya hingar-bingar, betul tak? Ada budak berlari, ada budak berjalan, ada budak menangis, betul? Kalau tiba-tiba dia kata, aku datang masjid ni nak solat khusyuk, kau ni buat bising kat masjid. Salah tu. Yang lama-lama tinggal budak-budak semua tak ada. Mana ada budak-budak? Budak-budak remaja tinggal berapa orang tu? Budak-budak remaja duduk kat mana sekarang? Itu duduk ngeteh kat kedai. Betul tak Imam? Sebab apa? Sebab bila mereka datang, kita kata dia buat bising. Sedangkan kita dulu pun datang masjid buat bising juga. Jelas kan? Sekarang Ustaz tabuh banyak-banyak kan, rasa marah pula. Tak usah tabuh banyak-banyak lah tuan-tuan. Okey ya. Selesai yang tu. Okey, kemudian habislah. Saya bagi ingatan yang penting-penting saja. Baik. Dia memanglah ada pandangan yang mengatakan dahi dan hidung tu termasuk dalam anggota sujud. Sebab Nabi, ketika Nabi tunjuk tu, Nabi tunjukkan begini kepada sahabat. Jadi sahabat menganggap dahi dan hidung. Okey? Tetapi dengan kita memakai mask, ia tidak mencacatkan sujud kita di tempat sujud. Kerana waktu namanya pandemik, maka kita diharuskan memakai mask. Waktu sujud, kita tetap dikategorikan. Sebab mask tu kita pakai. Mask tu bukan benda yang bergentayangan di tepi kita, bukan. Kalau mask tu kita pakai, mana pula mask saya tadi? Okey, mask ni kita pakai. Sesuatu yang kita pakai, bila kita sujud di atasnya, maka solat kita sah.
Ni, dia kan dia tutup hidung kan. Solatnya adalah sah. Yang tak sahnya, kalau sesuatu yang apa ni, dia tak ada kena mengena. Contohnya ketika kita sujud tu macam perempuan pakai yang solat kan, pakaian solat tu besar kan. Kan bila dia sujud, tiba-tiba kain tu terhampar ke depan dan dia sujud atas kain dia tu. Waktu itu, tapi nak kata tak sah, ada yang kata tak sah, ada yang kata sah. Sebab ada dalam bab solat, ketika kita solat di satu tempat, kalau kita pakai serban kita ni panjang, ataupun kita pakai serban yang di sini ni begini, kemudian ketika kita nak sujud, kita tengok tempat sujud kita tu macam kotor. Ada juga yang kata boleh dilapikkan serban yang kita pakai untuk sujud. So nak kata sah tak sah tu, dia bukan qat'i, dia bukan pasti tak sah, bukan. Sebab tu bab solat ni, muslimin muslimat, tak boleh buat main. Kena belajar betul. Sebab nak kata tak sah ni, berat ni. Ya. Boleh. Tak ada masalah. Sebab benda yang kita tak tanggung tak ada masalah. Ni dia cerita benda yang kita tanggung. Kalau emas tadi benda yang kita tanggung dan dia melekat. Jelas So pandangan tu macam. Seperti saya kata, khilaf dalam bab solat ini macam-macam. Terutama dalam bab yang tidak wajib lah, yang bukan rukun, yang sunat-sunat. So yang tu kita berlapang dada. Tuan-tuan nak pakai mask, silakan. Tak nak pakai mask, silakan. Tapi tak boleh kata orang pakai mask tak kena hidung, maka solatnya batal. Sebab yang paling utama ialah dahi, bukannya hidung. Pada pandangan yang lain, dia tak pandang pada hidung, dia hanya pandang pada dahi. Ada pandangan kata dahi dan hidung. Kalau dahi dan hidung, dia tak jadi 7 dah. Dia jadi anggota sujud jadi berapa? 8. Dibincang yang tu pula. 8 pula, tak jadi 7. Nabi kata 7. Kenapa jadi 8? Ada yang kata sebab Nabi sekalikan dahi dengan hidung. Dahi lah, hidung lah. Dah bila nak solat ni? So benda khilaf-khilaf kecil-kecil macam tu bukan kita abaikan, kita ambil sebagai ilmu, tapi kita jangan nak terlalu keras nak kata tak sah solat seseorang yang pakai mask dan sebagainya lah. Jelas muslimin muslimat rahimakumullah. Okey, cukuplah tu. Ya. Tempat sujud. Okey. Kita nak sujud, tiba-tiba tempat sujud kita ada najis. Kita boleh beralih ke tempat lain. Ya. Kalau najis tu kering, kita boleh tolak saja, tiup-tiup saja. Kalau najis tu basah, kita kena beralih. Najis kering, kita boleh tiup. Sebab kering menghilangkan najis. Tapi takkan nak sujud ke atas najis kering tu kan? Kita tiup. Nak buatlah sesuatu yang boleh. Nak kibas pun boleh. Dia tidak membatalkan solat. Sebab waktu itu kita ada keperluan. Macam ada anak kecil lah. Anak kecil kita nak jatuh dan kita sedang mendirikan solat yang wajib. Maka kita dibenarkan untuk berlari mendapatkan anak kita yang nak jatuh daripada almari itu. Dan kita teruskan solat seperti biasa. Jelas tuan-tuan? Cukup setakat itu 9:16 lah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan keridaan daripada Allah SWT yang baik atas petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk atas kelemahan hawa nafsu dan tipu daya iblis dan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma wastakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.